Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Kisahnya seumpama sebuah cerita Cinderella klasik, ibarat hikayat legenda, kisah luar biasa umpama seorang gadis biasa yang dilamar oleh putera raja ternyata menjadi realiti. Siapa sangka dari seorang rakyat biasa, wanita hebat ini diangkat menjadi seorang pemaisuri, peroleh kehidupan yang diimpikan setiap wanita. Anak gadis kesayangan seorang guru ini tidak pernah menduga takdir akan membawanya hingga ke singgahsana permaisuri. Wanita bertuah yang dimaksudkan ini adalah Raja Permaisuri Tuanku Bainun binti Muhammad Ali atau turut dikenali sebagai Cikgu Bainun yang disunting menjadi suri kepada seorang putera dari Perak iaitu Raja Azlan Shah ibni almarhum Sultan Yusuf Izzuddin Shah. Cukup dikenali bukan sahaja di negara berdaulat ini, malah di luar negara namanya sentiasa disebut-sebut. Semua institusi pendidikan maupun kesihatan dinamakan sempurnanya. Cukup bermakna dan betapa hebatnya insan di sebalik nama ini. Raja Permaisuri Tuanku Bainun binti Muhammad Ali dilahirkan pada 7 November 1932 dan merupakan Raja Permaisuri Agong ke-9 serta Raja Permaisuri Perak ke-34. Mari kita ikuti kisah insan yang hebat ini. Raja Permaisuri Tuanku Bainun telah dilahirkan di Georgetown, Pulau Pinang. Nama baginda yang sebenar ialah Bainun binti Muhammad Ali dan merupakan anak gadis kedua kepada Cikgu Muhammad Ali, seorang bekas guru dan nazir sekolah di Pulau Pinang, dan ibunya bernama Cik Putih. Suasana ketika baginda dibesarkan ketika itu adalah pada waktu tanah Melayu sedang dijajah oleh pihak British dan ramai anak gadis Melayu yang tidak mempunyai peluang untuk mendapat pendidikan dan bersekolah. Namun Tuanku Bainun amat bersyukur kerana dilahirkan sebagai anak seorang guru dan ini telah membuka peluang yang luas bagi baginda untuk menuntut ilmu. Bergelar sebagai seorang anak kepada guru, didikan serta asuhan yang diberikan oleh ayahandanya telah menjadikan baginda seorang gadis yang penuh disiplin, sopan dan begitu taat kepada kedua-dua ibu bapanya. Tuanku Bainun telah mendapat pendidikan awal di Sekolah Rendah St. George, Pulau Pinang sebelum melanjutkan pelajaran peringkat menengah di St. George Girls School, Pulau Pinang. Ketika berada di alam persekolahan, Tuanku Bainun merupakan seorang pelajar yang begitu aktif dalam pelbagai kegiatan di sekolah. Baginda merupakan anggota pasukan pandu puteri sekolah. Malah dengan penglibatan yang aktif di dalam pasukan tersebut, Tuanku Bainun telah berjaya memperoleh gelaran Queen's Guide iaitu pandu puteri diraja, merupakan anugerah tertinggi bagi ahli dalam pasukan pandu puteri. Selain itu, Tuanku Bainun juga terpilih untuk menjadi seorang pengawas ketika berada di alam persekolahan. Pembelajaran dan disiplin yang diterimanya sewaktu menjawat jawatan di dalam pasukan pandu puteri dan pengawas ini telah menjadikan baginda sebagai seorang gadis yang patuh terhadap undang-undang, tabah dan rajin berusaha. Tuanku Bainun turut bergiat cergas dalam aktiviti sukan sepanjang berada di alam persekolahan. Baginda merupakan seorang pemain hoki dan bola jaring yang sangat aktif di sekolahnya. Malah minat Tuanku Bainun dalam sukan hoki ini berterusan sehinggalah baginda melanjutkan pengajian ke England. Sedari kecil, Tuanku Bainun telah bercita-cita untuk meneruskan legasi ayahandanya iaitu menjadi seorang pendidik. Impiannya ini terkabul apabila baginda terpilih bagi menjalani latihan perguruan di Maktab Perguruan Kirkby di Liverpool, England. Baginda mengambil keputusan untuk melanjutkan pelajarannya ke maktab tersebut kerana ketika itu pada tahun 1952 Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu menghantar dan membiayai sekumpulan pelajar yang berminat untuk menjadi pendidik. Di England, mereka akan dilatih untuk menjadi seorang guru supaya dapat berkhidmat kepada bangsa dan negara sekembalinya ke tanah air nanti. Akhirnya pada tahun 1952 iaitu pada usia 20 tahun, Tuanku Bainun telah berangkat ke England bagi meneruskan pengajian dan cita-cita baginda dalam bidang perguruan. Tanpa disedari, di sinilah bermulanya kisah baginda yang bakal membawanya sehingga ke singgahsana. Ketika berada di Maktab Kirkby, Tuanku Bainun merupakan seorang pelajar yang cemerlang dan sangat aktif dalam kegiatan pelajar. Berada di negara orang membuatkan baginda lebih berdikari. Sebagai seorang anak gadis yang aktif dalam bidang sukan, baginda merupakan salah seorang ahli kumpulan hoki Maktab Kirkby. Latar belakang keluarga yang berdisiplin membuatkan baginda disenangi oleh rakan-rakan yang berbilang bangsa yang turut sama menuntut di England. Kisah kehidupan Tuanku Bainun berubah apabila baginda mengikuti rombongan Maktab Perguruan
duluan ke London. Sewaktu ketibaan rombongan pelajar Kirkby di lapangan terbang Heathrow, London pada tahun 1952, mereka telah disambut oleh sekumpulan pelajar Tanah Melayu yang belajar di sana. Salah seorang daripadanya ialah putera-raja dari negeri Perak, iaitu Yang Amat Mulia Raja Azlan Shah Ibni Sultan Yusuf Izzuddin, iaitu putera bongsu Sultan Perak yang ketika itu sedang belajar di Universiti Nottingham. Pertemuan baginda dengan Raja Azlan Shah membenihkan cinta pandang pertama yang akhirnya membibitkan rasa cinta di antara keduanya. Pada tahun 1954, Tuanku Bainon kembali ke tanah air dan merealisasikan impiannya untuk bergelar sebagai seorang guru dengan mengajar di sekolah asal baginda, iaitu Sekolah Rendah St. George, Pulau Pinang. Pada waktu yang sama, Raja Azlan Shah pula telah memegang jawatan sebagai seorang magistrat di Kuala Lumpur. Genap setahun selepas bergelar sebagai guru, akhirnya pada 9 Disember 1955, iaitu pada usia 23 tahun, Tuanku Bainon telah melangsungkan perkahwinan dengan Raja Azlan Shah setelah 3 tahun menyemai cinta. Istiadat perkahwinan baginda berdua diadakan di Pulau Pinang. Meskipun telah mendirikan rumah tangga, namun Tuanku Bainon masih meneruskan kerjaya baginda sebagai seorang pendidik. Pada tahun 1956, baginda telah mengucapkan selamat tinggal kepada warga Sekolah Rendah St. George, Pulau Pinang kerana mengikuti suaminya yang bertugas sebagai magistrat di Kuala Lumpur. Tuanku Bainon sebagai seorang pendidik telah bertukar sekolah dari semasa ke semasa kerana mengikuti suami baginda yang ditukarkan ke negeri-negeri lain. Baginda Tuanku Bainon menjadi guru selama 22 tahun dan mengajar dengan penuh cemerlang di beberapa buah sekolah, iaitu Sekolah Rendah Batu Road, Kuala Lumpur, Sekolah Rendah King George V, Seremban, Sekolah Sultan Mahmud Raub, Sekolah King Edward VII, Taiping, Sekolah Raja Perempuan Ipoh dan Sekolah Metodis Kuantan. Sebagai menghargai sumbangan baginda kepada masyarakat dan bidang pendidikan, Tuanku Bainon telah mendapat penghormatan dan dianugerahkan a Fellow of Liverpool John Moores University. Apabila suami baginda dilantik sebagai penasihat undang-undang bagi negeri Pahang pada tahun 1960, Tuanku Bainon telah mengambil cuti tanpa gaji selama 3 tahun. Tujuannya adalah bagi menumpukan sepenuh perhatian kepada anak-anak serta keluarganya buat sementara waktu. Namun rindu baginda kepada dunia pendidikan masih tidak terpadam dan pada tahun 1963, Tuanku Bainon kembali bertugas sebagai pendidik di Sekolah Menengah Seri Ampang, Kuala Lumpur. Baginda telah menabur bakti selama 15 tahun di sekolah berkenaan dan Tuanku Bainon juga telah dilantik sebagai penolong kanan bagi sekolah tersebut. Pada tahun 1979, suami baginda telah dilantik sebagai Hakim Besar Malaya dan berikutan dengan perlantikan ini, Tuanku Bainon telah mengucapkan selamat tinggal kepada dunia perguruan yang dicintainya dan bersara dari dunia pendidikan. Tuanku Bainon akhirnya bergelar sebagai suri rumah tangga sepenuh masa dan menumpukan perhatian buat keluarga yang mana pada waktu itu rumah tangga mereka telah diserikan dengan kehadiran 2 orang putera serta 3 orang puteri. Putera sulung baginda iaitu Raja Nazrin Shah merupakan Sultan Negeri Perak pada hari ini. Dengan ketentuan Allah, pada tahun 1984, Sultan Perak Sultan Idris Shah II telah mangkat. Duli Yang Teramat Mulia Raja Azlan Shah kemudiannya dilantik sebagai Sultan Perak ke-34 dan serentak dengan itu, Tuanku Bainon yang pada ketika itu bergelar Cik Puan Besar Bainon dimasyhurkan sebagai Duli Yang Maha Mulia Raja Permaisuri Perak Tuanku Bainon dan baginda ketika itu berusia 52 tahun. Siapa sangka tuah seorang pendidik yang kemudiannya bergelar Raja Permaisuri. Kemudian pada tahun 1989, Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak dipilih dan ditabalkan oleh Majlis Raja-Raja Melayu sebagai Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-9 dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Bainon turut ditabalkan sebagai Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong ke-9. Setelah tamat tempoh bersemayam 5 tahun di Istana Negara pada tahun 1993, baginda berdua kembali ke negeri Perak Darul Rizwan. Baginda merupakan rakyat jelata yang pertama dilantik sebagai Raja Permaisuri Agong. Baginda Tuanku Bainon duduk bersemayam di atas takhta negeri Perak sebagai Raja Permaisuri Perak sehinggalah kemangkatan Sultan Azlan Shah yang telah mencuri hatinya suatu ketika dahulu. Sultan Azlan mangkat pada 28 Mei 2014 pada usia 86 tahun setelah 59 tahun hidup bersama kekasih hatinya Tuanku Bainon. Sebagai seorang wanita yang mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang pendidikan, Tuanku Bainon pastinya begitu menitik beratkan aspek pendidikan buat golongan remaja dan wanita. Malah jasa baginda dalam bidang pendidikan juga telah mendapat pengiktirafan.
Sehingga kini baginda sangat mengambil berat mengenai rakyat. Malah baginda juga diingati oleh seluruh rakyat di negeri Perak sebagai seorang permaisuri pengasih yang begitu prihatin dengan kebajikan dan pendidikan rakyatnya. Semoga Allah merahmati serta mengurniakan kesihatan dan panjangkan umur baginda Tuanku Bainun. Sekian.